أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلصا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik bersama-sama kita bersama pada pagi ini untuk meneruskan lagi majlis kita. Diharapkan hadirin hadirat sehat walafiat. Dan saya minta maaf lewat ini. Tadi dah terjaga buku 5 terlelah. Tadi buku 12 lebih bukan ke rumah. Baik, insyaAllah sambungan muka surat 22. Bermula dalil Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala sifat kudrat. Mana bukti yang menunjukkan di atas mesti ada pada zat Allah Ta'ala sifat kudrat, sifat berkuasa. Dan tidak lemah itu. Dalilnya ialah kita fikir. Selain daripada dalil an-naqli dulu wa annahu ala kulli syai'in qadir, itu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan kepada kita wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Dalam Quran dalil dulu in wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu di atas tiap-tiap sesuatu itu qadir, yang maha berkuasa. Jadi faham daripada yang maha berkuasa itulah menunjukkan mesti ada sifat kuasa, sifat berkuasa. Jadi ini dalil akli pula. Jikalau tidak ada di Allah Ta'ala sifat kudrat, jadi kita fikir sekiranya tidak ada sifat kudrat, sifat berkuasa pada zat Allah Ta'ala, kita fikir tentulah Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Tentulah Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, kerana lemah ni lawan bagi kuasa. Maka apa yang akan terjadi kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah? Maka jika lemah ia Allah, jawabnya nescaya tidak menjadi, yakni tidak mencipta ia Allah akan makhluk ini. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah, nescaya Allah Ta'ala tidak akan menjadikan satu pun daripada makhluk ini, kerana yang menjadikan, peranan menjadikan ataupun meniadakan makhluk ini adalah sifat kudrat. Tapi kalau orang tanya siapa yang menjadikan Allah Ta'ala ke kudrat, jawabnya Allah yang bersifat kudrat. Allah yang bersifat kudrat yang menjadikan alam, bukan sifat kudrat yang menjadikan. Zat Allah yang bersifat dengan kudrat itu yang menjadikan alam, yang menjadikan makhluk. Baik, jadi maka jika lemah ia Allah Ta'ala, jawabnya saya tidak menjadi, ia tidak menciptakan ia Allah akan makhluk ini, dan iaitu Allah tidak menjadikan makhluk ini batil, salah. Kerana apa batil? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dengan disaksikan oleh mata kita. Jadi mata kita dah menyaksikan adanya makhluk. Bukti Allah lah yang menjadikan. Bukti ada pada Allah sifat berkuasa. Itu dalil aklinya. Maka tetaplah, yakni setelah kita menilik kepada dalil-dalil bukti-bukti, maka tetaplah, yakni jazamlah di dalam hati kita bahawasanya ada sifat kudrat pada Allah Ta'ala dan tidaklah lemah. Inilah yang dipegang, yakni pegangan ataupun kepercayaan sedemikian, yakni bahawasanya kita meyakini ada pada Allah Ta'ala sifat kudrat, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lemah. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Jadi apa yang kita putuskan
dengan akal fikiran kita bahawasanya mesti ada sifat berkuasa pada Allah. Sebab tu dulu dipanggil hukum akal, iaitu perkara yang dihukum, yang diputuskan oleh akal fikiran, lagi pula bertepatan dengan diri pekerjaan. Jadi apa yang kita putuskan dengan akal kita bahawasanya mesti ada kudrat pada Allah Ta'ala, sama seperti mana hakikat perkara, kerana buktinya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi yang dalam Quran itulah yang hakikat. Jadi Allah Ta'ala mengaku yang dia berkuasa. Kita pula memikirkan, contohnya macam tadi dalil akal, kita berfikirkan inilah dalil-dalil Tuhan tu ada sifat berkuasa. Jadi sama membetuli. Kalau apa yang kita putuskan itu lain, yang hakikat dalam Quran yang hakikatnya lain, maka tidak boleh diguna pakai, fasid, rosaklah. Hukum akal tu tak boleh pakai. Ini mesti. Sebab apa? Apa yang kita fikir, apa yang kita putuskan dengan akal tadi membetuli dengan diri perkara. Sama. Ingat balik dulu definisi ta'rif hukum akal dulu. Wajib akli. Wajib akli ataupun ta'rif hukum akal dulu. Dia kata hukum akal ialah keputusan yang memutus oleh seseorang dengan akal fikiran, lagi pula apa yang diputuskan dengan akal tadi membetuli dengan diri pekerjaan, diri perkara. Jadi kita memutuskan dengan akal kita Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala sendiri pun mengaku di dalam Quran yang dia berkuasa. Jadi artinya menjadikan oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki, ya Allah. Inilah pengakuan yang dipegang dan yang diakui dalam hati yang sebenar, membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya menjadi, mencipta oleh Allah Ta'ala akan barang yang mengkehendaki, ya Allah. Jadi apa-apa yang Allah kehendak, Allah jadikan. Apa saja yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala pasti akan jadikan seperti mana yang dia kehendak, tidak menyalahi. Kalau Allah Ta'ala kehendak perkara itu putih-putihlah yang akan diciptakan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala kehendak perkara itu hitam-hitamlah, mengikut waktu, qadar dan sebagainya yang bertepatan dengan ilmu pengetahuan Allah. Tidak ada sesuatu perkara yang terjadi, tidak ada sesuatu perkara yang berlaku, melainkan perkara itu mesti dikehendaki oleh Allah dan muafakat dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun, tidak ada sebesar zarrah pun perkara yang berlaku, yang terjadi, melainkan Allah mengkehendaki, sama ada perkara itu baik atau sebaliknya. Yang baik pun dikehendaki oleh Allah berlaku, yang tidak baik pun dikehendaki oleh Allah Ta'ala berlaku. Yang mana semua tu ada hikmah yang tersendiri. Ada hikmah yang tersendiri. Bila sebut hikmah, ada hikmah yang kita boleh faham dengan akal, ada hikmah yang kita tak mampu nak fikir. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apakah hikmah sesuatu perkara yang Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala jadikan. Sebab itu kita ni wajib bersangka baik dengan Allah, wajib bersangka baik dengan Allah, wajib bersetuju sahaja, wajib redha sahaja dalam hati dengan apa sahaja yang telah diatur oleh Allah, kerana Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu dengan kehendak dan bertepatan dengan ilmu pengetahuannya yang maha sempurna, yang maha bijaksana. Adapun kita ni hamba yang sangat-sangat dhaif, yang sangat-sangat jahil, yang tidak mengetahui banyak perkara. Jadi wajib kita bersangka baik dengan Allah. Kita tak tahu apa hikmah Allah Ta'ala jadikan begini, apa hikmah Allah Ta'ala jadikan begitu. Ada pula hikmah yang kita boleh faham. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ahli maksiat? Contohnya, di antara hikmahnya nak membuka jalan kepada orang yang tidak maksiat, membimbing, mendidik, mengajak. Betul? Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan orang kaya, orang miskin? Supaya nak membuka peluang orang yang kaya bersedekah, berzakat dan sebagainya. Itu contoh hikmah yang kita boleh faham. Ada pula hikmah yang kita tak tahu nak faham apa benda. Kenapa Allah Ta'ala suruh lagu tu? Kenapa Allah Ta'ala suruh sapu khuf tu di sebelah atas? Kenapa tak sapu sebelah bawah? Orang yang pakai khuf ni, stocking kulit tu lah, kasut kulit. Stocking kulit tu
Bila nak ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, sampai tang basuh kaki, sapu sebelah atas. Kalau nak ikut yang logiknya, sapu bawah tapak kaki lah. Sebab dia yang minjak-minjak ni tak sapu belah atas. Apa hikmah dia, wallahu a'lam. Sebab dia maha bijaksana, dia mengetahui. Kita tak tahu. Baik. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini, dan ianya nampak tu, Allah yang menjadikan makhluk ini. Faham? Yang menjadikan, tidak menjadikan, mengadakan, membinasakan ni adalah tertentu kepada perkara yang mungkin sahaja. Jangan lupa hari itu kita dah bagi tahu, sifat kudrat ni bertakluk kepada perkara mungkin sahaja, tidak bertakluk kepada perkara wajib dan mustahil. Kerana perkara wajib bukan dijadikan, perkara wajib yang mesti ada sedia kala dan kekal ada selama-lama. Perkara yang mustahil adalah sesuatu perkara yang tak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali selama-lamanya. Jadi adanya Allah bukan Allah yang menjadikan. Adanya kudrat pada Allah bukan Allah yang menjadikan. Adanya sifat iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan sebagainya pada Allah Ta'ala itu bukan Allah yang menjadikan. Bahkan sifat-sifat tu sedia kala dah ada pada zat Allah. Jadi jangan kita kata Allah lah yang menjadikan sifat sama dia, Allah lah yang menjadikan sifat basar dia, Allah yang menjadikan sifat kalam dia. Kerana perkara itu semuanya perkara yang wajib. Perkara wajib bukan dijadikan oleh Allah. Nampak tak? Kalau kita kata Allah yang menjadikan sifat sama dia, menunjukkan sifat sama Allah ni baharu. Pandai lah tu. Kalau Allah menjadikan sifat sama dia, mana sifat sama dia tu baharu. Mana mungkin sifat baharu duduk pada zat yang qadim. Mana kenapa tidak ada anak Tuhan? Sebab Allah tak kehendak nak jadikan. Kalau macam tu boleh jadi adalah anak Tuhan tu. Kalau Allah tak nak buat boleh. Nampak tak? Sebab tu sifat kudrat tidak bertakluk kepada perkara mustahil. Bukan urusan sifat kudrat nak menjadikan perkara yang wajib. Bukan urusan kudrat nak bukan urusan sifat kudrat menjadikan perkara wajib ataupun meniadakan perkara yang wajib. Bukan urusan kudrat nak mengadakan perkara mustahil dan nak meniadakan perkara mustahil. Jadi wajib dan mustahil tidak ditakluk oleh sifat kudrat. Sifat kudrat hanya bertakluk kepada perkara yang boleh menerima ubahan, iaitu perkara mungkin, perkara yang harus. Yang tiada diadakan, yang ada dia tiadakan. Itu benda harus. Yang boleh berubah-ubah ni benda harus, tuan-tuan ni. Yang boleh berubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada ni benda harus. Benda wajib tak boleh berubah dah. Perkara wajib kekal ada. Perkara mustahil kekal tiada. Kalau perkara wajib tu boleh berubah daripada ada kepada tiada, tidak dipanggil tak panggil wajib lah. Kalau zat Allah, contoh, zat Allah tu wajib. Jadi kalau dikatakan zat Allah ni boleh hilang, zat Allah boleh musnah, zat Allah boleh menerima binasa, makna zat Allah ni perkara yang harus, perkara yang baharu, perkara yang menerima binasa. Begitulah juga perkara mustahil. Kalau perkara mustahil ni, contohnya Tuhan selain daripada Allah. Tuhan selain daripada Allah ni perkara yang mustahil. Kalau nak dikatakan boleh ada Tuhan selain Allah, maknanya Tuhan selain Allah ni perkara yang harus. Faham tak tuan-tuan? Mustahil, benda kekal tiada, tak boleh terima ada sampai bila-bila. Sampai bila-bila takkan ada. Yang wajib kekal ada sampai bila-bila, takkan binasa, dia takkan berubah-ubah. Yang boleh berubah ada tiada ada ni perkara yang harus, ataupun kita kata perkara mungkin. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini, dan ianya Allah ada sifat kudrat, artinya sifat berkuasa, tidak lemah. Wallahu a'lam. Huraian sifat yang ke-8 daripada 20 sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, iaitu sifat iradat. Arti iradat sifat berkehendak. Kalau dulu kudrat, perkuasa ni tugasan dia menjadikan, meniadakan. Iradat ni pula tugas dia menentukan, menetapkan. Contoh, tuan-tuan ni ada kehendak. Tuan-tuan ni semua ada sifat kehendak, cuma sifat kehendak kita ni baharu. Kita dah tahu lepas ni ada sarapan.
Lepas ni kita ada sarapan. Pada adat lah, hukum adatnya lepas kuliah wajib makan. Kita tahu kat masjid ni. Nasi Arab lah, apa dah, macam-macam. Jadi kita ada kehendak. Kita tanya kawan kita, lepas kuliah ni kau nak makan tak? Dia kata nanti dulu. Bila dia kata nanti dulu, maknanya dia belum memutuskan, dia belum menetapkan. Nanti dia tengok keadaan, dia cakap. Kalau pukul 8.30 sudah tak makan lah, dia cakap. Contoh lepas tu dia fikir, dia kata nak makan. Bila dia fikir, bila dia mengatakan nak makan, makna dia telah memutuskan. Daripada nak makan pun boleh, tak nak makan pun boleh. Bila dia kata nak makan, makna dah menentukan. Itu tugas iradat. Itu namanya tugas iradat. Tahu tadi tengok pukul 6.30 tak sampai lagi, pukul 6.45 tak sampai lagi. Nak balik ke tak nak? Nanti dulu dia cakap. Tengok pukul apa ni. Lepas tu Tuan Isnin kata ustaz datang pukul 7.20. Kalau macam tu tak nak balik lah. Makna menentukan lah. Tu tugas iradat. Tugas iradat menentukan. Nak buat makhluk ke tak nak buat? Nak binasakan makhluk ke tak nak binasakan? Nak menghidupkan ke nak mematikan? Menentukan sahaja. Adapun yang menjadikan kuda, yang menciptakan tu kudrat, yang menentukan tu iradat. Sebab tu apa-apa yang Allah Ta'ala jadikan itu muafakat, sama dengan apa yang Tuhan kehendak. Contoh lahir seorang budak ni tak sempurna, contoh lahirnya cacat, makna perbuatan Allah lah tu, bertepatan dengan apa yang Allah kehendak. Jangan kita kata Allah kehendak asalnya lain, tapi terjadi lain pula budak ni. Dan apa yang berlaku tu, itulah kehendak Allah. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas mukallaf, wajib apa? Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu ada di Allah, yakni ada di zat Allah Ta'ala satu sifat iradat. Erti iradat sifat berkehendak. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu apabila mengkehendaki ia Allah. Idza arada, apabila telah mengkehendaki ia Allah syai'an, akan sesuatu, bahawa berkata ya Allah bagi sesuatu itu hendak jadilah engkau, maka jadilah ia perkara yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tuan-tuan jangan salah faham pula ayat ni. Jangan dikatakan bila Allah nak buat sesuatu, Allah pun berkata kun fayakun. Jangan tuan-tuan faham kot situ pula. Dia kata Allah kalau nak sesuatu, Allah kata kun fayakun je, jadilah benda tu. Dah alam ni berapa banyak, makhluk ni berapa banyak tuan-tuan? Ada berapa banyak makhluk ni? Dah kalau tiap-tiap kali nak ciptakan sebut kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Kalau Allah sebut kun fayakun, samalah macam kita. Betul? Cuba tuan-tuan sebut kun fayakun. Tu. Dah kalau Allah juga sebut kun fayakun, sama tak? Sebab itulah disuruh belajar. Ni kalau tidak, Allah kalau nak Allah nak buat bukan payah Allah sebut kun fayakun dia jadi. Kalau belajar dulu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Bukan Allah tu bercakap kun fayakun berbahasa Arab bersuara dalam nak menjadikan. Cuma ayat ni nak bagi tahu betapa segeranya berlaku, segeranya terjadi apa-apa yang Allah kehendak. Makna tak terlewat, tak tercepat, tak terlewat. Bila Allah nak benda tu berlaku sekian waktu, waktu tu jadi selalu dah benda tu. Makna segera selalu jadi benda. Bukan Allah sebut nak jadikan langit dah kun fayakun.
Matahari pula, kun fayakun. Nak jadikan si Mamat, kun fayakun. Nak jadikan si Dola, kun fayakun. Dah berapa kali nak sebut kun fayakun? Kinayah daripada segeranya terjadi apa yang Allah nak ciptakan. Tak jadi susah. Makna sangat-sangat mudah pada Allah Ta'ala tu. Bila Allah kehendak nak menjadikan, jadilah seperti mana yang Allah kehendak. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh ganggu, tak ada sebab, tak ada syarat pun. Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang Dia kehendak. Baik, inilah dalil ni arada tu. Arada tu makna mengkehendaki, menentukan. Artinya habis. Kemudian dan sifat iradat itu ialah satu sifat. Jadi iradat ni sifat, bukan zat. Iradat ni nama bagi sifat. Duduknya pada zat Allah. Duduk ni pada zat Allah Ta'ala. Dan iradat itu ialah satu sifat yang ada ia sifat. Mana duduknya sifat iradat ni? Di zat Allah Ta'ala. Kita dah maklum dah, setiap sifat duduk pada zat. Kalau macam gula tu zat, manis tu sifat. Jadi manis tu duduk di gula, bukan gula duduk di manis. Gula tu duduk bukan manis, bukan gula duduk di manis. Manis tu duduk di gula. Gula tu namanya zat, manis tu namanya sifat. Iradat ni sifat, zat Allah Ta'ala tu zat lah. Jadi mana duduknya iradat ni? Pada zat Allah. Zat Allah bertempat tak? Tidak bertempat. Maka sifat pun tidak bertempat juga. Jangan dikatakan yang tak bertempatnya zat Allah, sifat dia bertempat. Zat kita jirim jisim ni bertempat, maka segala sifat-sifat kita pun bertempat lah. Contoh zat kita jirim kita, tubuh badan kita ni duduk di dalam masjid, maka sifat-sifat kita pun di dalam masjid lah. Diikut zat dia. Bila kita keluar masjid, bila zat kita keluar masjid, maka sifat kita pun keluar masjid lah. Dan iradah inilah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Bila? Sedia kala lagi. Sejak sedia kala lagi dah ada pada Allah sifat iradat. Sedia kala lagi ya. Ingat tu, semua sifat Allah Ta'ala sedia kala. Tak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Semua sifat Allah qadim lagi azali. Tak ada yang terdahulu, tak ada yang terkemudian. Semua sedia kala. Seandainya ditanya, mana dulu sifat yang ada pada Allah, kudrat ke iradat? Jawabnya dua-dua sedia kala. Dua-dua sedia kala. Dah tu dalam kitab tu dia tulis nombor 8 iradat, nombor 7 kudrat. Itu nombor je. Itu nombor je. Nak mudah kira, nak mudah belajar, nak mudah mengingat. Baik, dengan dialah, ni faham sini. Sini tuan-tuan kena ingat dengan dialah, yakni dengan iradat itulah Allah mengkehendaki, dan dengan dialah Allah menentukan mungkin. Nampak tak? Jadi dengan iradat ni Allah menentukan mungkin. Apa arti mungkin? Benda harus. Bukan Allah menentukan benda wajib, bukan Allah menentukan benda mustahil. Allah menentukan perkara mungkin, mana perkara harus, mana perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Itu yang ditentukan oleh Allah. Bukan menentukan wajib, bukan menentukan mustahil. Yang wajib bukan ditentukan oleh Allah, sedia ada dah. Yang mustahil, tiada benda mustahil, bukan sebab Tuhan tak kehendak nak menentukan. Lama kau orang tanya, sebab apa tak ada anak Tuhan? Sebab Tuhan tak kehendak. Jangan jawab macam tu. Orang tanya, sebab apa tak ada anak Tuhan? Sebab apa tak ada Tuhan yang lain? Tuhan tak kehendak. Jawab macam tu pula dah. Dah kalau Tuhan kehendak, adalah. Na'udzubillah min zalik. Faham
Sinilah penting belajar sifat 20 ni. Kita boleh tahu ta'alluq sifat, peranan sifat. Lagi haluslah kepahaman kita. Kalau tak belajar ta'alluq ni, kita faham kehendak semata-mata. Ni yang kita cakap macam tadi. Kalau Tuhan kehendak, boleh ada anak Tuhan tu. Ni tak ada sebab Tuhan tak kehendak. Kalau Tuhan kehendak, ada lah. Nampak kan besar salah tu. Habis kita dah belajar, iradat sifat kehendak. Kehendak ni makna menentukan sesuatu perkara yang harus. Perkara harus saja yang ditentukan oleh Allah. Nak adakan ke, tak nak adakan ke, nak jadikan ke, tak nak jadikan ke. Ini hanya untuk perkara yang harus. Jadi bila sebut perkara yang harus, tak masuklah perkara wajib, tak masuklah perkara mustahil. Barulah selamat akidah kita. Kalau tak ikut sedap mulut kita cakap. Sebab apa Tuhan tu sebab apa Tuhan tu tak menjadikan sekutu dia? Dia tak kehendak. Kalau dia kehendak, ada ke lah sekutu dia? Jangan main-main Tuhan. Ni ada doktor seko ni, dok bodoh dok kata Tuhan sebenarnya ada dua. Ada doktor seko. Ada doktor ni seko, dia kata Tuhan sebenarnya ada dua. Dia nak menunjuk ke pandai lebih daripada tutu guru lain. Dia kata, tuan-tuan, saya nak tanya, Tuhan ni sebenarnya ada berapa? Orang kalau tak belajar, dia kata Tuhan ada satu. Orang kalau belajar, Tuhan sebenarnya ada dua, dia. Bodoh punya doktor. Jadi tuan-tuan nak pergi jumpa doktor, hati-hati. Ada doktor gila jenis besin ni. Nama rosakkan akidah. Tak ada orang, tak pernah humor pun kita dengar tutup guru, alim ulama duk cerita dengan orang Tuhan ada dua sebenarnya. Dia kata Tuhan ada dua, cuma Allah suruh beriman dengan Tuhan yang satu ni saja. Yang satu Tuhan lagi ni Allah tak suruh beriman dengan, tak suruh percaya dia. Bengong sungguh doktor. Lah kalau kita tak mengaji, telan bulat-bulat lah dah doktor. Dia orang pondok, tuan guru pondok ni cakap apa barang pondok. Tapi kalau dengar doktor ni orang tak fikir panjang dah, telat. Sebab tu jangan fikir doktor ke pak kiai ke apa ke, fikir yang dicakap tu menyalahi syariat ke tidak, menyalahi akidah ke tidak. Tak kisahlah doktor ke, profesor ke, pro pisang ke, pro pisau ke, pro apa pun. Kalau benda dia cakap tu tak menyalahi akidah, iya kan. Benda menyalahi akidah jangan. Ni kita dah pantang depan nama sebelum nama dia profesor, doktor. Kita tak ada fikir dah dia cakap. Semua telan bulat-bulat. Ni bahaya. Ada saya simpan dia punya tu. Apa nama? Jangan cakap benda macam tu. Dah kalau dia cakap macam tu, yang dengar ni percaya macam. Andai katalah maksud dia ada maksud lain. Contohlah, dia cakap tu ada benda maksud lain yang nak disampaikan. Kenapa tak diterangkan maksud yang sebenar? Bukankah orang dah faham zahir apa yang dia cakap tu? Takkan rosak akidah orang? Tapi ni terang-terang. Terang-terang dia kata sebenarnya Allah Ta'ala sendiri yang mengaku ada dua Tuhan. Badigul so'on, sungguh. Berat. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Dia kata kita ni kena faham bahasa Quran. Kalau kita tak faham bahasa Quran ni, itulah jadinya. Itulah jadinya. Jadi orang yang mengikut Tuhan satu ni salah. Tuhan sebenarnya kata dia ada dua. Cuma Tuhan Allah Ta'ala ni suruh beriman dengan Allah je. Jangan beriman dengan yang satu lagi. Na'udzubillah min zalik. Jangan tuan-tuan. Bahaya, rosak akidah. Jadi kafir tak pasal-pasal. Tak pernah umur lagi kita dengar orang bersyarah macam tu. Tak pernah umur lagi kita dengar cuk guru ke, alim ulama ke, habaib ke, pak kiai ke, apa ke, tak pernah dengar lagi. Sebenarnya Tuhan ada dua, cuma suruh beriman dengan yang satu je. Yang satu ni jangan beriman. Dia seko je dia cakap macam tu. Nak nunjuk ke pandai lah tu. Nak nunjuk dia tu pelik daripada orang lain. Nak nunjukkan yang dia tu lebih pandai daripada orang lain. Jadi tutup guru alim ulama ni tak pandai. Dia yang betul ni. Nak jadi masyhur, ingat lagi almarhum Tuan Guru Haji Dah kata, nak jadi masyhur mudah je, buat benda pelik-pelik. Buat benda pelik cepatlah masyhur kita. Orang lain semua cakap Tuhan satu, cakap Tuhan dua. Cepatlah suruh. Hati-hati.
hati-hati akhir zaman ni yang makrifatnya lah. Yang yang makrifat, yang tak makrifat, macam-macam. Kita baiklah belajar macam ni, belajar bodoh-bodoh cara macam ni. Berulang kali pergi belajar, ulang kali. Tak apa, daripada nak ikut pesen-pesen lagu tu, bahaya tuan-tuan. Benda-benda rosak, benda-benda negatif ni mudah kita nak mengiyakan, mudah nak terpengaruh. Nafsu syaitan dalam diri kita ni memang mudah tertarik dengan benda-benda yang rosak, yang salah. Sebab tu hati-hatilah. Baik, sambung ni. Jadi dengan iradat tadi Allah Ta'ala menentukan perkara mungkin. Jadi bukan menentukan perkara wajib, bukan menentukan perkara mustahil. Dan dengan setengah barang yang harus atas mungkin. Jadi Allah Ta'ala menentukan setengah-setengah perkara. Allah Ta'ala menentukan setengah-setengah perkara dengan kehendak Allah Ta'ala daripada mungkin mutaqabilat. Apa mungkin mutaqabilat ni tuan-tuan? Mungkin mutaqabilat ni bererti perkara yang harus, ataupun mudah kita cakap makhluk lah, mudah kita nak faham. Makhluk ataupun perkara yang harus ada, harus tiada, yang berlawan-lawanan. Yang berlawan-lawanan. Benda harus tapi dia ada lawan. Contoh, ada lawannya tiada. Hidup lawannya mati. Sihat lawannya sakit. Jadi sihat tu pun mungkin, sakit tu pun mungkin. Iman, kufur, iman tu pun mungkin, kufur tu juga mungkin. Itu yang dimaksudkan mungkin mutaqabilah. Benda harus yang berlawan-lawanan, ataupun yang berpasang-pasangan, kita kata. Hidup pasangannya mati, sihat pasangannya sakit, kaya pasangannya miskin. Ikutlah apa-apa pun. Hitam lawannya salah, putih lawannya salah. Soalan ni tanya mana-mana semua jawab salah. Saya pun salah kan. Bila dah belajar baru tahu putih ni lawan dia apa? Apa? Putih ni lawan dia segala warna yang lain. Putih ni lawan bagi segala warna yang lain, bukan lawan hitam je. Faham tak tu? Bila Allah Ta'ala dah tetapkan kertas ni putih, maknanya hitam pun tidak, biru pun tidak, kuning pun tidak, hijau pun tidak. Ikutlah. Sebab tu putih lawannya segala warna yang lain. Tadi kat mana-mana tanya putih lawannya hitam, kita dah tahu dah jawapan dia. Lepas tu tanya dekat Kelang, putih lawannya hitam. Tanya kat Seremban, putih lawannya hitam. Tanya kat Johor, putih lawannya hitam. Hitam lawannya putih. Hitam lawannya segala warna yang lain. Bila contoh, ni hitam. Jadi hitam ni lawan bagi putih pun dia, kuning pun dia. Lawan bagi segala warna, bukan lawan bagi putih je. Sebab tu dia kata mungkin mutaqabilat, benda harus yang berlawan-lawanan, yang tidak boleh berhimpun satu masa dan satu tempat. Hitam dengan putih boleh berhimpun tak dalam satu tempat, satu masa? Tak. Sekarang ni, contoh sekarang pukul 7.45. 7.45 kain ni berwarna hitam. Makna tidaklah warna yang lain, sebab dia tak boleh berhimpun. Tak bolehlah kita kata sekarang kain ni warnanya hitam, sekarang kain ni warnanya biru, sekarang kain ni warnanya hijau. Tak bolehlah, sebab biru hijau tadi lawan bagi lawan bagi hitam. Jadi hitam ni lawan bagi segala warna yang lain. Putih pun lawan bagi segala warna yang lain. Ingat ni jawapan ni. Minggu depan saya tanya, mesti salah juga jawapan. Jadi mesti tersasul hitam. Dia tak fikir dah. Sebab kita dah biasa macam tu kan. Putih je lawan hitam. Padahal rupa-rupanya kita salah. Putih ni lawan dia warna-warna yang
Yang lain. Lepas ni kalau orang tanya putih lawannya oranye. Betul juga, putih lawannya oranye pun. Kemudian yakni mungkin mutaqabilat, yakni mungkin yang berlawan-lawan ni, yang tidak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat. Mustahil dia nak berhimpun dalam satu masa, dalam satu tempat, mustahil. Nak berhimpun hitam dengan putih dalam satu masa, satu tempat, mustahil. Adapun waktu ataupun masa lain-lain tu boleh jadi. Contoh kita kata sekarang pukul 7 kertas ni putih, pukul 7 1 minit dia bertukar jadi hitam. Itu harus. Sebab masa dah lain. Adapun sekarang pukul 7 dia warna hitam, sekarang pukul 7 dia juga warna putih, sekarang pukul 7 dia juga warna kuning. Itu mustahil. Sebab benda ni tak boleh berhimpun. Benda mungkin mutaqabilat ni tak boleh berhimpun dalam satu masa. Contoh, ada dan tiada. Tak boleh berhimpun. Hidup dan mati tak boleh berhimpun. Pukul 7 hidup, 7 1 minit mati, itu harus. Pukul 7 ada, pukul 7 1 minit tiada, itu harus. Kalau sekarang nak dikatakan, contoh, anak kita telefon kan, Pak, mana ni? Dah pukul 7.45 tak balik rumah. Biasa 7.30 dah sampai rumah dah. Hari ni ustaz lambat sampai. Dia tidur malam tadi, pukul berapa tak tahu, dia bangun lambat. Jadi hari ni kuliah dia mula lambat sikit. Ayah dah nak balik dah tadi ni. Tapi tu sekarang ni ayah ada kat mana? Sekarang ni ayah ada dan ayah tiada di masjid. Kata ayah, nak tanya tadi ayah makan pil berapa butir? Jadi tak bolehlah nak berhimpun ada dan tiada. Sekarang ni ayah ada kat masjid. Anak dia tahu lah. Ni ayah ada dan tiada di masjid. Ayah ada ke tak ada? Dua-dua. Sesat dah ayah aku mengaji apa benda ni. Jadi ada dan tiada itu mungkin mutaqabilat, mana boleh berhimpun. Adapun masa lain-lain, 7 1 minit ada di masjid, 7 2 minit dah balik dah, tak ada dah di masjid. Itu harus, tak ada masalah. Itu mungkin mutaqabilat. Mungkin mutaqabilat inilah yang dita'alluq oleh iradat. Kemudian kita tengok lagi satu yang tak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat, dan iaitu mungkin mutaqabilat. Contoh, ada lawan tiada. Ada tu lawan dengan tiada. Jadi ada dengan tiada tak boleh berhimpun satu masa. Adapun lain-lain masa, tak apa, lain-lain tempat. Dan segala warna. Segala warna ni macam-macam. Ni dapat akhir zaman ni, macam-macam warna pelik-pelik kita tengok. Dulu tak ada jumpa warna macam tu. Sekarang ni warna macam-macam. Allah Ta'ala bagi bijak orang manusia duduk mereka cipta gini keluar warna macam ni. Dulu tak ada warna macam tu. Warna tu warna-warni, lawan-lawan, macam-macam jenis warna, hitam, putih, biru, kuning, hijau, pelangi lah. Macam kadang sampai nama ni pun kita tak erti nak sebut. Tengok kereta macam-macam warna. Dulu kalau orang buat kereta warna kuning, balik apa kereta warna kuning ni. Zaman 70-an 80-an tu, kereta kalau kereta warna kuning, balik apa kereta warna kuning. Ada putih biasa, merah, ni kuning gitu. Sekarang tak pelik. Dan segala jihad, jim ha tak marbutah. Jim tu buah baris bawah, lamakan segala jahat pula dibaca dia. Jawi, jihad. Dan segala jihad ni mana? Pihak. Pihak ni masuk dalam mungkin mutaqabilat. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, pihak lah tu. Bila kata depan tidaklah belakang, bila kata kiri tidaklah kanan, bila kata dalam tidaklah luar. Ayah ada dalam masjid ke luar masjid? Ayah ada dalam dan luar. Ayah ada dalam dan luar. Jasad ayah kat dalam, hati ayah kat luar. Contoh. Kalau macam tu tak apalah. Sebab apa jasad kat dalam? Sebab kelas belum habis. Dah kenapa hati kat luar? Sarapan belum lagi.
Dan segala tempat, kelapan terbeti. Kelapan terbeti ya. Dan segala tempat. Segala tempat. Ni, masjid Kampung Gelam, lawan dia. Lawan masjid Kampung Gelam. Masjid Tanjung Minyak. Ke masjid mana? Lah, segala tempat yang lain lah. Solok Duku pun lawan Kampung Gelam, Tangga Batu pun lawan Kampung Gelam, Air Keruh pun, Mereka pun lawan. Jadi tempat tu contoh. Bila kata orang tu ada di masjid Kampung Gelam, carilah di tempat-tempat yang lain. Tak ada lah dia. Kalau ada juga, boleh jadi hantu raya ataupun malaikat. Macam wali-waliullah tu. Dia kata semalam aku nampak si Polan tu, aku kat Mekah ni, kat Madinah ni. Nampak si Polan tu pergi umrah ke? Tak ada, dia ada kat rumah. Ni tadi baru sekejapnya tadi, ada semayang zuhur dengan dia tadi. Ada kat rumah, aku pun lepas minum kat dia tadi. Macam ni tu. Tu yang seorang tu malaikat. Allah rupakan dia. Allah jadikan malaikat yang serupa dengan dia. Yang dia ni ada kat sana, yang kat sini tu malaikat. Tapi dia tak cakap lah, "Hoi, aku malaikat." Dia tak cakap macam tu. Kalau dia cakap, ramai orang minta tanda tangan pula je kan. Dia tak cakap, kita tak tahu, tak perasan benda macam tu. Tu berlaku di sisi wali-waliullah. Tu yang kata ada kat sini, ada kat sana. Bukan dia. Kalau ada, kalau sini kat dia, sana dia, dalam satu masa tu mustahil. Contoh sekarang ni dia ada kat sana, sekarang dia ada kat sini, itu mustahil. Makna kalau ada pun bukan dia. Dia salah satu dari bentuk malaikat. Tuan tu gaya. Tu gaya lah. Orang dulu minta tu gaya tolong jaga buah durian, pokok durian. Bukan tuan dia pergi haji ke? Lah, dah tu. Yang kemar-kemar kebun durian betul tadi siapa? Tuan tu gaya. Jangan tuan-tuan nampak lepas ni orang dalam kebun durian kata tu gaya pula tuan-tuan. Tu makna benda tu. Ada pun sekarang pukul masa lain-lain tak ada mustahil. Pukul 1 di Mekah, 1-2 minit di sini. Itu tak mustahil. Itu tak mustahil. Pukul 1 di Mekah, 1-2 minit dah ada kat sini. Itu tak mustahil. Benda tu harus. Benda tu harus. Tengoklah Allah Ta'ala memindahkan Nabi SAW tu ke langit yang ketujuh tu. Bukanlah menau. Perjalanan beribu-ribu tahun. Betul? Isra' Mi'raj tu beribu-ribu tahun. Hakikat perjalanan tu nak naik ke langit 1, langit 2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5. Tu nak naik, lepas nak kena turun pula balik. Perjalanan satu langit ke satu langit, 500 tahun perjalanan. Tapi tak sampai berapa jam pun Nabi balik Mekah dah. Nampak? Dah apa nak jadi kepayahan pada Allah Ta'ala nak menjadikan perkara itu. Tidak mustahil. Duduk dalam urusan Allah, duduk dalam kekuasaan Allah, duduk dalam perkara mungkin. Benda tu bukan mustahil. Benda mungkin, benda harus. Jadi tak jadi pelik lah. Pukul 1 di Mekah, 1-2 minit di Malaysia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Benda tu tak pelik. Duduk bawah kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa nak buat benda tu. Dan segala matang apa dia pula? Kuku-kuku ke rama-rama ke apa? Tambah seorang lagi ke jadi. Dan segala warna, dan segala jihad, dan segala tempat, dan segala masa. Segala masa. Bila kata pukul 1 tepat, lawan dia segala pukul yang lain. Pukul berapa? Pukul 1. Lawan pukul 1? 1-1 minit, 1-2 minit, 1-3 minit, 1-4 minit, pukul 2. Ikutlah tu lawan dia tu. Lawan pukul 1. Dan segala qadar. Yang 6. Mana? Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, itulah qadar. Dan segala warna, ukuran. Segala ukuran seperti mengkendaki oleh Allah Ta'ala. Bila sebut mengkendaki, sifat ira. Jangan lupa bila sebut Allah Maha mengkendaki, selalu kita cakap Allah dah kehendak. Si Polan tu dah meninggal dunia. Dah Tuhan kehendak. Itu iradat lah tu. Kehendak-kehendak tu iradat lah tu.
Dan menentunya Allah telah, contohnya seperti mengkehendaki dan menentunya Allah akan seseorang dengan ada. Contoh macam sekarang ni, Allah Ta'ala mengkehendaki kita ada, maka tinggal tiada. Apa maksud maka tinggal tiada? Maksudnya Allah tidak menentukan kita tiada. Bila Allah menentukan kita ada lah. Tidaklah tiada. Dan menentukan pula dengan putih misalnya. Contoh apabila Allah Ta'ala menentukan benda tu putih misalnya, maka tinggal segala warna yang ni yang saya tanya tadi tu. Bila Allah Ta'ala dah tentukan benda tu putih, Allah Ta'ala tidak menentukan dengan warna-warna yang lain. Kerana warna-warna yang lain tu lawan bagi putih. Allah Ta'ala dah menentukan baju saya oranye, maknanya tidaklah menentukan warna yang lain. Kalau nak dikatakan sekarang Allah Ta'ala menentukan baju saya warna putih, sekarang juga Allah Ta'ala tentukan warna biru, sekarang Allah Ta'ala menentukan benda hijau, tak boleh, mustahil. Sebab dalam satu masa. Adapun lain-lain masa itu tidak mustahil. Setiap saat berubah-ubah warna baju saya ni. Contoh, setiap saat berubah, kuning, biru, hijau, merah, dia bertukar-tukar macam tu. Lain-lain masa. Itu tak mustahil. Itu tak mustahil sebab lain-lain waktu. Dan menentukan pula di jihad, makna di pihak. Jihad tu mana pihak dan menentukan pula contohnya di jihad, sesuatu di jihad utara misalnya, maka tinggal ia akan segala jihad yang lain. Bila Allah Ta'ala dah tentukan benda tu ada di utara, tak adalah di pihak-pihak yang lain. Dan menentukan pula di sesuatu tempat seperti Kelantan contoh misalnya, maka tinggallah ia akan segala tempat yang lain. Contoh bila Allah Ta'ala tetapkan kita pagi ni ada di Masjid Kampung Gelam, tak adalah di tempat-tempat yang lain dalam ni, tak adalah. Nak cari atas langit ke, nak cari dalam laut ke, nak cari kat Amerika ke, London ke, tak ada, kita ada kat sini. Dan menentukan ya Allah pula dengan seseorang itu dengan tinggi misalnya, maka tinggallah pendek. Bila Allah Ta'ala dah tetapkan orang tu tinggi, makna tinggal di mana Allah tidak menetapkan dia dengan rendah, kalau bahasa kita. Bila dah tinggi lawannya rendah. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat. Itulah mungkin mutaqabilat. Benda-benda harus yang berlawanan. Ingat tu. Segala daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin yang menghendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menentu ia Allah Taala akan dia. Allah Taala menentukan tadi dengan sifat iradat, sifat penghendak. Bukan dengan tergagah. Maksudnya berlaku, terjadi benda-benda tadi itu semua. Allah Ta'ala terjadi sesuatu perkara itu, berlaku sesuatu perkara itu, bukan dengan tergagah. Maksudnya bukan Tuhan terpaksa menjadikan. Faham tu? Jadi tergagah ni bahasa kita terpaksa. Berlaku sesuatu benda tu baik ataupun buruk, bukan dengan Tuhan terpaksa dah, dengan kehendak Allah. Sebab tergagah ni lawan bagi kehendak. Terpaksa ni lawan bagi kehendak. Bila sebut terpaksa, dia bukan kehendak. Kalau mudah kita nak buat contoh, kalau nisbah kepada kita manusia, kehendak-kehendaknya kita kata suka hati. Datang sini tadi suka hati, bukan terpaksa. Sebab terpaksa tu lawan bagi suka tapi tak boleh nak kata Tuhan suka hati, faham? Kehendak Tuhan tak ada hati. Tuhan tak ada hati. Yang ada hati ni kita. Cuma nak bagi faham tadi tu. Bila sebut tergagah, bila sebut terpaksa, makna lawan bagi kehendak. Jadi berlaku benda tu, kita dapat pahala dengan ibadat, bukan sebab Tuhan terpaksa bagi, dengan kehendak Allah nak bagi. Adanya kita manusia atas dunia ni, bukan sebab Tuhan terpaksa nak menjadikan. Oleh kerana dia Tuhan, dia terpaksa buat makhluk. Tidak, mustahil. Adanya makhluk ni dengan kehendak Allah. Yang buat taat masuk dalam syurga, bukan terpaksa Tuhan masukkan dalam syurga, semata-mata dengan kehendak
Dan bukan dengan lalai. Lalai ini juga lawan bagi kehendak. Lalai berlaku sesuatu perkara dengan kita tak sedar, contoh. Itu namanya lalai. Jadi bukan dengan kehendak. Lalai ini bukan kehendak, lawan bagi kehendak. Jangan kita kata sebab apa Palestin, negara-negara Islam tu tak diberi lagi kemenangan oleh Allah, belum menang lagi 20 tahun dah berperang tak menang-menang. Sebab Tuhan lalai lah tu. Na'udzubillah min zalik. Dah, bukan dengan lalai Tuhan. Sebab Tuhan belum kehendak nak beri kemenangan. Apa hikmah dia? Supaya kita boleh berjihad, banyak orang yang syahid. Itu hikmah. Nampak tak? Itu hikmah. Supaya jadi contoh pada kita. Nampak tak? Orang yang duduk berjuang, kena bunuh mak bapak depan mati, depan mata anak bini kena bunuh depan mata, tetap tak berubah pegangan dia. Kita dapat pengajaran kat situ. Hebatnya iman dia orang. Anak bini kena bunuh depan mata, suami kena bunuh anak, kena tanam hidup-hidup. Dia tak tukar agama Yahudi. Dia tak akur dengan Yahudi. Dia tetap dengan Islam dia. Dia tetap dengan iman dia. Mati pun matilah. Jadi kita dapat pengajaran hebat sungguh. Ni contoh-contoh orang yang Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan iman mereka. Tak boleh diugut, tak risau apa pun. Sebaliknya kita dekat sini baru kena ugut sikit-sikit, dah tinggalkan dah tinggalkan Islam. Dah tak nak Islam. Murahnya lah nak bandingkan, lemahnya lah iman nak bandingkan dengan orang-orang yang di sebelah sana. Mati, anak bini kena bunuh hari-hari, dia tak tukar. Kalau nak ikut, nak senang, ikut je telunjuk Yahudi. Ikut je lah telunjuk Yahudi itu, serahkan Palestin tu masuk agama dia orang. Hidup aman damai lah. Betul? Dia nak senang, ikut kehendak dia lah. Senang lah hidup. Dia tak ada bunuh dah, dia tak ada kacau dah. Selagi tak ikut apa yang dia nak, selagi itulah dia akan khianat orang Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu, dia tak akan redha. Dia tak dengan diri kita ni. Selagi kita tak ikut kehendak dia, tak ikut pegangan dia, tak ikut akidah dia, tak ikut cara hidup dia. Dah jawab di situ. Kalau nak senang, serahkan diri, ikut apa dia kehendak. Amanlah, selamatlah. Tak adalah berbunuh-bunuh dah. Tapi tak semudah itu. Dia nak beli orang yang benar-benar Allah Ta'ala bagi iman. Kau bunuhlah. Dia tak heran. Sebab dia tahu dia akan jumpa kat syurga besok. Akan mati syahid. Jadi jangan dikatakan Allah Ta'ala lalai nak tadbir. Sebab itulah jadi begitu. Dah semata-mata dengan kehendak Allah. Allah kehendak pelakukan benda macam tu. Kenapa? Ada hikmah. Dan dia akan mungkin menghendaki oleh Allah Ta'ala. Dan bukan dengan lalai ataupun bukan dengan lupa. Lalai lupa tu lawan bagi kehendak. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tadi, apabila Allah Ta'ala mengkehendaki, Allah Ta'ala akan buat. Bukan apabila Allah lalai, Allah buat. Bukan apabila Allah lupa, Allah buat. Bukan apabila Allah terpaksa, Allah buat dah. Apabila mengkehendaki, Allah buat. Fa'alul lima yurid. Dia menjadikan apa barang yang dia dia kehendak. Maksud kalau terpaksa, dia tak akan jadikan. Kalau lupa, dia tak akan jadikan. Kalau lalai, dia tak akan jadikan. Sebab lupa lalai mereka ni lawan bagi kehendak. Bukan kehendak. Tidak ada kehendak. Ataupun dengan ilat. Ilat ni makna dikeranakan oleh sesuatu. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu bukan dikeranakan oleh sesuatu yang lain, semata-mata kehendak dia. Lagi kat bawah tu nanti contoh dia. Atau dengan tabiat. Jadi nak dikatakan Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu sebab tabiat pun mustahil juga. Yang ialah 5 perkara itu. Mana 5 perkara itu? Tergagah tadi. Tergagah bahasa kita sini terpaksa. Terpaksa, terlupa, leka, lalai tadi tu. Elat, tabiat, semuanya itu mustahil atas Allah. Mustahil. Itu bukan sifat Allah, itu sifat kita makhluk. Sifat Allah iradat, kehendak. Dan bagi iradat itu 2 ta'alluq. Yang pertama namanya ta'alluq suluhi qadim.
Artinya patut dan padan bagi Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin. Faham tak kalau bunyi macam tu? Wallahu a'lam. Dia kalau jadi apa takluk iradat nanti insya-Allah akan datang. Jadi kesimpulan dia, dulu kita dah belajar sifat kudrat. Kudrat erti berkuasa, peranan kuasa, sifat kudrat menjadikan sesuatu yang harus, meniadakan sesuatu perkara yang harus. Lawan bagi berkuasa, sifat lemah. Jadi kudrat sifat wajib bagi Allah, lemah sifat mustahil bagi Allah. Tugas kudrat menjadikan makhluk, menjadikan mungkin, bukan menjadikan yang wajib, bukan menjadikan yang mustahil, kerana yang wajib dan yang mustahil tidak dita'alluq oleh sifat kudrat. Hari ini kita dah belajar sifat iradat. Sifat iradat adalah sifat yang mesti ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang mana peranan iradat menentukan, bukan menjadikan, menentukan nak buat ataupun tak nak. Nak jadikan ke tak nak menjadikan, nak menghidupkan ke nak mematikan. Itu peranan sifat iradat menentukan juga perkara yang harus. Tidak ada urusan sifat iradat dengan perkara yang wajib, dan tidak ada urusan sifat iradat dengan perkara yang mustahil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fakif ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qudri wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal